La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita. Kita berhentiah itu pada 9 bulan 3. Kita sambung balik hari ni 13 hari bulan 7. Lebih kurang 4 bulan lah kita tangguh kuliah. Kita sambung dalam keadaan norma baru lah. Kita kata solat kita norma baru, mengaji saja norma lama. Semayang dia ada penjarakan dia, normal baru. Mengaji normal lama, sebab daripada dulu lagi sampai lah memang jarak. Mengaji ni memang jarak lama dah. Tak payah nak suruh, tak apa, dia tahu. Duk belik tiang, duk belik tirai, kan? Jauh di antara satu sama lain. Itu normal lama. Bagi semayang ialah normal baru, jarak perjarakan tu. Baik, apa yang penting bagi kita, tak kira lah jarak macam mana pun, yang pentingnya kita dapat bersama-sama semula untuk meneruskan pembacaan kitab kita ni, yang mana disebut Nabi sebut talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, faridah, fardu pada orang-orang laki-laki, mafhum mukallafah, orang perempuan jugalah, walaupun tak disebut muslimah. Tak disebut muslimah tu. Kalau ada sebut muslimah tu, hadis tu dhaif. Hadis sahihnya talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Yang tu sahih. Kita berhenti itu pada muka surat 65. Kita boleh rujuk kita muka surat 65 dalam membicarakan hadis yang menyebut tentang pasar di dalam syurga, ataupun dalam syurga ni dia ada tempat pertemuan dia. Di antara penghuni syurga tu, daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu tempat untuk reunion. Reunion apa reunion ni? Ya, pertemuan semula setelah kita lama berpisah dan sebagainya. Begitu juga dalam syurga ada tempat reunion yang dipanggil sebagai pasar. Sekali kita duk agak-agak pula pasar minggu ke apa ke. Tak apa, kita tengok sekali lagi perbahasan dia. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, wa hal tara Rabbana. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, adakah boleh kita melihat? Melihat, tambah sikit tuan-tuan, buat anak panah buat naik tu, tuan tambah Allah. Tertinggal. Adakah boleh kita melihat Allah di dalam syurga itu? Hadis ni tentang kita dah baca dah pada bulan 3 kemarin ni. Muka surat 61 hari tu ni, panjang hadis. Maka ni nak syarah pula daripada hadis yang panjang kita baca tu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sebuah hadis daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Setengah orang baca Musayyab, setengah orang baca Musayyib, boleh. Jadi dia cerita di sana tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kita ni di syurga esok ni, kita dapat tengok Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita beriktikad dengan iktikad yang jazam, iktikad yang putih, bahawa kita pasti akan dapat melihat akan
wajhullah, akan wajah Allah. Setelah kita menerima kenikmatan demi kenikmatan demi kenikmatan yang kita lalu di dalam syurga tu, kita rasa sangat seronoklah dengan buah-buahannya, dengan makanannya, dengan tempat tinggal kitanya yang cantik, yang hebat, yang tak pernah nak dibayangkan dengan otak kita, tak pernah nampak, boleh nampak dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga. Segala nikmat yang kita sebut dah, dengan segala buah yang kita makan, dengan segala bidadarinya. Orang perempuan ada bidadara, laki-laki ada bidadari. Ada orang perempuan tanya saya, ustaz, ni duk cerita pasal laki-laki dapat hak tu, dapat hak ni, dapat macam-macam ni, kami dapat apa? Kan? Sudah barang pastilah kalau isteri yang beriman, isteri yang solehah, barang pasti dia akan ikut suami dia. Kalau suami dia ke syurga, dia ke syurgalah dia. Kenikmatan segala yang suami dia dapat dalam syurga, dia dapat. Dengan rumahnya, dengan sejauh mata memandangnya, satu-satu orang punya kerajaan, tuan-tuan, lebih besar daripada dunia ni. Ditakdirkan kita masuk syurga, tiap-tiap orang daripada kita ni ada satu kerajaan dia sendiri. Dan kerajaan dia tu lebih besar daripada dunia dan isi dia. Seorang. Banyak mana masuk syurga tak tahulah. Maknanya luaslah syurga ni. Jadi kita pun kata dah habis dah kita terima keseronokan demi keseronokan, tiba-tiba Allah Ta'ala janji pula dengan kita satu benda lagi. Aku bagi kepada kamu ziyadah, kata Allah. Aku bagi kepada kamu satu tambahan lagi. Tambah apa? Kamu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang kita terima selama hari ni, selama kita duduk dalam syurga tu, tak boleh nak dibandingkan dah dengan sesangat lazatnya melihat akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah tanya Nabi, bolehkah kita tengok Allah dalam syurga? Tak berapa rasa nak macam nak boleh percaya. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke ni kami boleh tengok Allah dalam syurga ni? Qala na'am. Hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamar fi lailatul badri? Nabi pula bila Abu Hurairah tanya macam tu, Nabi keluar statement, Nabi keluar perkataan ni, Nabi keluar benda ni. Nabi kata apa? Iya. Nabi kata na'am, iya. Adakah datang syak sekalian kamu pada nampak nyata melihat matahari dan bulan pada malam purnama 14 hari bulan? Nabi kata, hampa tak percayakah? Hampa duk ragu-ragu lagi kah hampa akan lihat bulan apabila hari bid, hari putih? Berapa hari putih? 13 14 ke? 14, 15, 16 ke apa? 13, 14, 15. Tu puasa hari Yaumul Bid tu, hari-hari putih tu. Try lah tuan-tuan, try lah. Seumur hidup kita boleh tak puasa 3 hari pada hari putih? 13, 14, 15 ke? 14, 15, 16. Lupa saya. Tak penting lah 13, 14 ke 14, 15. Yang penting puasa lagi. Dok lagi dok lagi tu saya dah berkelai Hak 13, 14 tu berkelai naik asap sampai tepuk meja gedung-gedung macam genang ayam. Aku kata 13 bulan, kawan tu kata 14. Gedung-gedung tumbuk meja. Puasa dah. Jadi tu try lah. Seumur hidup kita boleh tak puasa 3 hari tu? 13, 14, 15. Tak upaya. Sebut benda lain okey lagi. Sebut puasa berat lah kan. Mayang 20 rakaat tak apa. Mayang tarawih.
Kisah, ingat tak kisah sahabat Nabi yang dia accident dengan isteri dia bulan puasa? Kan? Faham accident apa dia? Saya tak payah ulas aku. Dia pergi accident dengan isteri dia bulan puasa. Dia mai kat Nabi, dia kata halak celaka aku. Dia kata celaka aku. Nabi kata apa yang handuk celaka-celaka ni? Dia kata aku boleh pergi accident pula dengan isteri aku bulan puasa. Macam mana aku nak buat ya Rasulullah? Nabi kata hang ada tak hamba? Hampir merdeka bang hamba tu. Dia kata aku pun baju ni dah tahun dah tak tukar. Nak ada hamba aku mana, miskin aku ni ya Rasulullah. Orang miskin saja lagu tu, anak merenyut. Dia tak ada apa, dia astro, tak ada dia. Orang miskin. Habis-habis balik lagi kan kalau nak tidur. Anak merenyut. Nabi kata tak apa. Boleh tak hang puasa 2 bulan berturut-turut? Tu dia kata hak sebulan ni pun teruk. Sampai accident bulan puasa, hang nak suruh aku puasa pula 2 bulan berturut-turut. Dia panggil apa? Kafarah kepada perbuatan kita yang pergi mak bulan puasa. Orang yang kena orang jantan, orang perempuan tak kena. Bagi pendapat mazhab kita. Tapi orang perempuan kalau nak buat agak sunat lah, puasa 2 bulan turut-turut tu. Pasal dia dah jadi punca juga. Kan? Suami duduk tidur, dia pergi garu belakang. Bulan puasa hang garu belakang, dia buat apa nama? Kan? Jadi sunat juga orang perempuan pun. Kalau nak puasa, pakai dak lah kan. Ibadat lain tak apa, teruk tak apa. Tapi puasa ni dia menuntut kepada satu pengorbanan pula yang lebih besar pada tu. Jadi dia nak maksudkan kepada kita, Nabi nak maksudkan kepada kita bahawa bulan 13, 14, 15 ni bulan apa? Bulan penuh. Bulan penuh. Kalau bulan penuh ni cantik lah. Tuan-tuan nak hangguk tak apa nak apa ni? Hangguk lah. Bulan penuh cantik lah. Badrun Munir. Bulan cantik, elok. Bulan elok. Bulan mengambang, Pak Ngah balik dia kata. Kan? Jadi kata Nabi, qulna la qala kadzalika la tamarawna fi ru'yati rabbikum. Nabi kata, bila sahabat kata daklah, mestilah tak ada apa halangan untuk kami nak tengok bulan penuh ni. Dan kita kan sagi keluar pukul 10 11 keluar bulan penuh. Bukan gaduh nak susah nak bukit apa. Kita duduk tang ni pun jenguk nampak dah bulan tu. Orang hak duduk di mana pun angkat kepala nampaklah bulan tu. Tak payah nak berempit-rempit, tak payah nak susah-susah. Macam itulah kat Nabi nak gambarkan, nak tasawurkan kepada sahabat ni bahawa adakah hampa jadi masalah nak tengok bulan pada malam 14 ke bulan? Sahabat kata tak. Tiada kami syok sekali-kali. Maka kata Nabi SAW, demikian juga tiada datang syok sekalian kamu pada melihat Tuhan kamu. Macam itulah hampa duduk dalam syurga ni esok ni, bila Allah Ta'ala bagi hampa satu peluang, bagi hampa chance untuk tengok wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hampa dapat tengok wajah Allah tu macam hampa dapat tengok, hampa duduk tengok bulan pada malam 14 bulan. Tu Nabi nak habaq lagu tu. Wala yabqa fi zalika majlisi rajulun illa adarahu Allahu mahadaratun hatta yaqulu ar-rajul minhum. Dan tiada tinggal dalam majlis itu seorang lelaki melainkan bercakap-cakap dengan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sehabis-habis cakap tu dia, sehingga berfirman ia bagi lelaki daripada mereka itu, ya fulan, hai si anu, anak si anu, atadru atazkuru yawma kaza wa kaza fa yuzakkaru bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Adakah engkau ingat, hai si anu, anak si anu, adakah engkau ingat akan hari bagian-bagian
maka diberi ingat akan dia dengan setengah daripada janji yang tiada disempurnakan pada masa di dalam dunia. Maka mengaku lelaki itu serta ditanyakan akan Tuhannya. Bila dapat tengok wajah Allah, satu nikmat dah. Tiba-tiba dapat pula kita ni dari peluang pula bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak nikmat apa lagi? Kita ni bukan kata dapat sembang dengan sultan, dapat sembang dengan ketua kampung pun, oh hebatlah kan. Dapat sembang dengan bos kita pun dah cukup hebat dah. Tiba-tiba bos kata kat kita, ni Maisat, dia kata, ni saya nak minum air dengan kamu sarapan pagi. Oh, masa keluar pergi minum dengan bos tu, kau duk keling kat kawan. Tengok ni, bos ajak minum, mampu hebat lepas ni. Dapat bersembang dengan menteri besar, dapat bersembang dengan esko, dapat bersembang menteri besar, dapat bersembang dengan raja yang memerintah negeri. Allah Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak tiba-tiba mai utusan daripada sultan, mai berhenti depan rumah kita dengan mai dengan kereta dia, bukan mai dengan motor polis ya, mai dengan kereta sultan, bendera kuning duk tu berhenti depan rumah kita. Kita pun tengok siapa dia. Tengok-tengok keluar wakil sultan, bukan sultan, sultan tak mai. Wakil sultan tanya, Haji Rahim ada tak? Contoh ada Haji Rahim, tak ada kan? Saya tahu tak ada. Dia kata ada dalam rumah. Pergi panggil anak dia, panggil ayah. Keluarlah kita ni. Ada apa ni tuan? Dengan polis, escort polis, dengan lampu cap. Dia kata, ni Haji Rahim kan? Saya. Ni sultan ajak pergi minum petang ni kat istana. Jadi apa Haji Rahim? Rabah tu oi. Parkinson tu oi, kalau nak rabah apa? Ketak gitu Allah, seronok dah. Seronok lah. Tuan-tuan boleh bayang pula agung sultan, raja yang memerintah negara nak bercakap dengan kita. Oh, tuan-tuan bayang pula Allah Subhanahu Wa Taala, raja kepada segala raja. Allah nak bersembang dengan kita. Sudah barang pasti sangat nikmat yang kita akan dapat. Maka Allah pun bila duk sembang-sembang tu, Allah Ta'ala tanya dekat suatu orang ni, hai Syekh Anu, anak Syekh Anu, hang ingat tak Allah Ta'ala kata akan hari atas dunia kemarin ni yang ada janji yang tidak aku sempurnakan kepada kamu. Ada tak tuan-tuan? Kita duk doa ni, tuan-tuan duk doa siang malam ni, ada tak tuan-tuan doa ni? Ada dapat tak? Ada dapatlah, ada dapat. Ada tak doa kita yang tak dapat? Ada, banyak. Doa nak menikah lebih daripada satu, sampai hari ni tak dapat lagi. Betul? Tuan-tuan ada doa tak nak minta menikah lagi satu? Tak ada, tak berani. Doa pelan, bukan dia dengar. Tidak pun doa bahasa Arab, dia bukan tahu, dia amin, dia duduk belakang tu. Kan baru ni kita jadi imam belakang kan, di rumah. Tuan-tuan baca doa, minta menikah doa. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sengat mak tu. Dia amin ya, dia dengar hak buah awal tu ya kan. Rupanya dia doa amin, suruh suami menikah lagi satu. Ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antaranya yang kita mohon dan kita, ya Allah bagilah anak-anak aku dapat berjaya, ya Allah pi universiti mana pi anak kita masuk universiti. Okey, kita kata clear. Ada doa yang kita minta kepada Allah, yang kita pohon panjatkan kepada Allah, tak dapat. Namun tuan-tuan, Allah Ta'ala nak mungkir janji kah? Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum, minta ke aku yang kerja memperkenankan doa hamba.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah Ta'ala bagi satu jaminan kepada kita. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, habaq dekat depa kata aku ni qarib, aku ni rapat dengan depa. Lebih rapat daripada kenyit mata kita, lebih rapat daripada orang rengkung kita sendiri, orang nyawa kita. Kita dengan adik-beradik kita rapat, tuan-tuan. Dengan mak kita, baik tak kita? Oh, baik. Dengan ayah kita, baik. Dengan kak kita, Allah, kamcin. Dengan suami kita, baik. Allah, baiknya dengan suami. Dengan isteri kita, baik tak? Baik. Tapi ada tak benda yang kita cerita kat isteri kita? Ada tak benda yang kita tak cerita kat dia? Ada? Isteri kita baik dengan kita. Ada tak yang cerita kat suami? Ada, banyak cerita. Boleh katakan habis saya cerita kat suami saya. Tapi ada tak yang tak cerita kat suami? Ada tak orang perempuan yang tak cerita kat suami? Ada lah. Kalau sampai tak orang berani mengaku. Mak kita baik dengan kita. Kita baik dengan mak kita. Mak kita dengan ayah kita sama-sama baik. Tidur sebentar. Kita dengan isteri tidur sebentar. Ada benda yang ayah kita cerita kat mak kita. Ada benda yang ayah tak cerita. Kita baik dengan kak kita. Ada benda yang kita cerita dekat kak kita. Ada benda kita tak cerita kat kak kita. Maknanya tak cukup rapat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, hang cerita ke hang tak cerita ke, dia ambil tahu semua pasal kita. Dia kata aku perkenankan apa yang hampa minta kat aku. Tiba-tiba kita duk angkat tangan minta Palestin tu. Berapa puluh tahun dah kita minta supaya Palestin jangan diserang. Kena tak serang Palestin? Kena. Kita kata apa jadi dengan doa ni, sedangkan Nabi kata ad-doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Tapi pasal apa Allah Ta'ala tak kabulkan permintaan kita? Dah, bukan Allah Ta'ala mungkir janji. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata lagu tu. Tak baik kata buruk sangka macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sebuah hadis, tak ada dalam kitab kita kan, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang tuan lepas ni nasi tak ada ni, tahu tak ada kan, jangan beli pula. Sekali lagi syarat dia boleh kuliah, tapi jamuan lepas kuliah tak boleh bagi kat ustaz. Pasal nak kena penjarakan sosial. Minum ayat sejuk je lah kan. Tuan pun bawa letih sama. Duk ayat sejuk ni berapa tahun dah. Melawak je. Lama tak jumpa. Kalau ustaz tak kata, siapa nak kata lagi kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, berdoa yang tidak mengandung dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturahim. Ismun wala qati'atu rahimin. Qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Melainkan Allah Ta'ala akan mengkabulkan dia dengan 3 cara, kata Nabi. Kita duk angkat tangan minta doa ni, dalam keadaan kita duk angkat tangan minta doa ni, kita orang yang bagus, orang yang tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni orang yang patuh taat suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang baik macam kita ni.
Tuan apa ustaz yang kata begitu, saya pun baru kenal masjid. Tak kira tuan-tuan. Ni kita boleh duduk surau masjid ni baik ni tuan-tuan. Sepanjang tempoh PKP kemarin ni, orang yang paling kalang kabut tak boleh main masjid siapa ni? Kita. Rasa semayang di rumah pun rasa tak berapa, rasa tak apa sah lah bunyi pun. Kan sah semayang di rumah. Tapi kita hak jenis duk ulang semayang masjid, malam-malam duk mengaji ni, tengok masjid tutup sayunya. Sampai pakat tulis dalam Facebook. Kan? Rasa macam tak bermain lah badan ni, letih lesu melihat masjid ditutup. Amboi. Lah kemarin punya khutbah tentang khutbah macam mana sendiri ke majlisnya? Majlis punya. Serta pasal apa? Jom ke masjid. Pok-pok ni hari tu tak boleh main masjid ni, dia karangan ni, Allah rindulah apa. Bila masjid buka, tinggalkan semua tetap ni jugalah duk main. Allahu Akbar. Masyikih pula dia bawa putih. Pasti Allah Ta'ala akan kabulkan kita punya permintaan tu, kata Allah. Salasin, 3 cara Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang pertama dia kata apa? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan mengkabulkan doanya sesegera mungkin. Itu dia. Cara Allah Ta'ala nak kabulkan doa ni ada 3. Kita duk minta dekat dia tu. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi bayar cash. Allah Ta'ala bagi on the spot. Orang putih kata, kita minta tunai-tunai jadi. Itu Allah Ta'ala boleh buat. Yang keduanya, dia kata apa? Ni yang kita nak sebut ni. Wa imma an iyadda khiraha lahu fil akhirah. Tu Allah akan menyimpankan ataupun menjadikan pahala itu baginya di akhirat esok. Tuan-tuan, nak kita duk minta doa ni, ya Allah kalau boleh ya Allah hang bagilah aku ni rezeki yang mudah, hang bagilah aku ni dapat tambah cawangan 1 lagi, tambah 2 lagi. Tak boleh sampai hari ni. Tuan-tuan, sabar sat. Di akhirat esok pasti Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita yang tidak tertunai di atas muka bumi ni. Memang Allah Ta'ala macam tu. Allah Ta'ala ni dia, ialah dia yang kita ni mengikut mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat-sangat faham kita ni. Dia kata Tok Lebay ni tak boleh bagi kaya. Ku bagi dia senang sikit, boleh pakai Lexus ke apa kereta, mula macam-macam. Lexus ke apa? Kan? Jadi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tangguh akan kaya yang kita minta tu. Allah Ta'ala tangguh supaya akan dikayakan kita di akhirat esok. Maka lelaki itu mengaku lelaki itu serta ditanya akan Tuhannya, fayaqulu ya Rabbi afalam ta'firli, fayaqulu bala fasya'atu ma'firati bil ma'firati yalaqat bika mandilataka hadhihi. Maka berkata ia, ya Tuhanku, maka adakah tidak engkau ampun bagi dosaku? Maka firman Tuhan, bahkan maka dengan keluasan ampunku telah disampaikan dengan engkau kepada martabat kamu ini. Itu dia. Bila kita dapat bersembang dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tanya, hang ingat tak hari tu ni ada atas dunia esok hang ada minta apa yang aku tak pernah bagi kat hang? Kita tanya balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kita kata hang ampun tak dosa aku ni? Allah Ta'ala kata, tengok keadaan hang lah. Tengok keadaan hang lah. Kalau aku tak ampun kat hang duduk belah sana.
Ni hang dapat dengan segala kemewahan ni, yang hang dapat hari ni, dapat pula bercakap dengan aku ni, dapat pula melihat wajah aku ni, maknanya aku terima hang punya permohonan keampunan hang itu. Nah, kita ada minta Allah maghfirli, Allah maghfirli kan. Imam baca waladdallin, imam baca kan, ataupun kita sembahyang seorang-seorang. Sunat kita kata, bila kita kata waladdallin tu, sebelum kata amin, sunat kita kata apa? Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Sekali lagi dalam doa kunut pun kita baca, ya Allah, ampunkan dosa aku. Dalam semayang kita, habis semayang pun angkat tangan, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta. Kalau semayang pula anak isteri kita belakang, kita kata Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Minta. Mula-mula sekali apa dia? Ya Allah, ampunkan aku. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, dan kedua ibu bapa aku. Kita minta. Minta kat kita dulu, lepas tu baru minta kat orang. Tak mau jadi macam Azazil ataupun ketua bagi segala malaikat di dalam syurga. Apabila malaikat melihat akan satu bayangan ataupun satu wording, satu benda, nampak bahawa akan ada satu daripada malaikat ni akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia kerana melakukan faul, melakukan silap, melakukan mistik. Dia pergi jumpa ramai-ramai dengan malaikat yang nama Azazil ni. Hang tolong doa bagi kat kami, minta kepada Allah supaya kami tak jadi di antara seorang yang nak, satu yang nak kena buang ni. Azazil minta kat siapa? Minta kat depa lah. Dia tak minta kat dia. Dia terlupa nak minta, ataupun dia saja tak minta, atau macam mana, dia minta dekat malaikat yang lain saja. Akhirnya siapa yang nak kena buang tu? Dia nak kena buang. Jadi kita nak minta doa, nak panjat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kat kita dulu. Allahumma ighfirli, ampunkan dosa aku. Jadi sebab Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, menyebabkan kita ni akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Fa bainama hum ala zalik asyadhum ashahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim tiba lam yajidu misla rihihi syai'an qattu. Maka di dalam antara mereka itu, atas demikian itu, menyelimungi akan mereka itu oleh awan daripada atas kepala mereka. Maka dihujankan ke atas mereka itu dengan bau-bauan yang tak pernah didapati mereka itu seumpama bau sekali-kali. Lepas tu mai, lepas pada jumpa Allah, tengok wajah Allah, dapat bercakap dengan Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tiba-tiba di atas mereka tu mai daripada atas awan, piduk naung akan kepala atas kepala mereka ni, turunlah seumpama hujan yang mengeluarkan bau-bau yang tak pernah atas dunia di kita hidup. Tentang pernah lalu dah tempat orang jual minyak wangi di hospital pula. Baru balik AJN kan. Bukan saya. Orang tua saya. Kena pergi AJN, pergi buat angiogram tu dah blok 3. Jadi nak kena buat bypass lah. Tak ada kerana ni. Tu boleh kono.
kita pergi dekat pasar raya lah biasanya, tempat jual minyak wangi yang baik-baik lah. Bukan hak malaikat subuh apa tu kan tu. Hak yang tu 6 botol dia jual RM10, 5 botol RM10 tu tak ada tu. Kalau tuan-tuan nak cari pewangi ni yang paling wangi, yang paling wangi minyak wangi ni, apa nama ni, buat daripada perut kijang tu, dia panggil apa, miskun, apa nama, kasturi. Kasturi. Dulu belah kami sana lah, ada satu orang sahabat kita ni, tiap-tiap ada ceramah dia akan jual minyak wangi tu. Dan sebenarnya dia mahal. Dia punya lebih kurang satu ujung kuku kita ni je, ujung satu orang kita ni, dia RM30, RM40 dia punya harga dia. Yang tu. Warna putih ada, warna hitam pun ada. Kasturi. Tuan-tuan, pakai sekali di tangan ni 3-4 hari lekat. Tu. Jadi tak ada dah minyak wangi yang paling wangi melainkan kasturi. Paling sedap bau dia. Jadi kita lalu di pasar-pasar ni, di pusat-pusat beli belah yang baik-baik ni, ada satu bahagian tu dia jual minyak wangi je semua. Dia kira nak calik kita, dia tak kira. Kita lalu tu kan, dia kira nak calik dekat tangan kita. Oi, kata apa hang ni? Calik apa? Dia kata di minyak wangi. Tak tengoklah calik kan. Hang perempuan, saya lelaki. Kan? Dia kira apa-apa tu. Dia kira nak calik kan. Kawasan tu hak dia duk menjaga tu memang sangat-sangat wangi, tuan-tuan. Campur hak tu, campur hak ni, dia bau satu macam pening pun ada. Dan campur macam-macam. Ambil satu calik, bau tak sedap. Ambil lagi calik. Model calik tu ya beli dah. Tiap-tiap kali dia lalu dia calik. Tiap kali dia lalu dia mai bila pun dia akan calik tu kan. Kawan tu, dia kata hang ni aku duk kenal tiap minggu mai kau duk calik peri kan. Segala wangian hak kita kata ni, hak yang kita duk buat, duk bau ni, dengan malaikat subuh tadi katalah, in evening in Paris lah, apa Dunhill lah, apa segala macam. Namun esok ni wangian yang akan jatuh daripada gempulan awan tadi, dia akan turun mai wangi-wangian tu dekat kita. Penduduk yang dikatakan penduduk syurga ni, wangi tu kita tak pernah bau atas dunia ni. Nak kata apa kita tahu? Kita katalah tadi kasturi tu paling wangi, namun hak yang ada di dalam syurga esok ni kita tak boleh nak gambarkan betapa wanginya wangian tu. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala qaumu ila ma a'dadtu lakum minal karamati fahzu mas tahaitum fanati suqan qad haffat bihil malaikatu ma lam tanzurul uyub ila mishlihi walam tasma'il adhan wala tasma'il adhanu walam yahthur alal qulub fayuhmalu lana mashtahina laysat yuba'u wala yashtara. Dan berfirman Tuhan kita yang maha suci lagi maha tinggi, bangun sekalian kamu kepada barang yang telah aku sediakan bagi sekalian kamu daripada kemuliaan, maka ambil olehmu sekalian kamu barang yang kamu ingin akan dia oleh nafsu sekalian kamu. Maka kita pun pergi kepada pasar itu. Allah Ta'ala ajak kita hak yang ramai-ramai penghuni syurga tadi ni. Allah Ta'ala kata, jom, aku izinkan kamu untuk pergi kepada satu tempat
yang disebut sebagai pasar. Maka ambillah Allah Ta'ala apa saja barang yang kamu ingin daripada sekalian pada kamu. Maknanya di pasar yang akan kita pergi tadi ni, yang kita kata pasar itu tempat pertemuan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab dia, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pasar di syurga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain supaya bertambah kenikmatan. Kita dengan umat-umat Nabi Muhammad ni, dia ada pengecualian lah. Dia ada pengecualian. Yang akan pergi ke pasar ni bukan orang perempuan. Orang perempuan boleh pergi ke Jahanam. Dia percari ikut pasar tu, dia ada beg dah. Michael Kors, dia kata Michael Kors. Beg tu. Apa lagi beg hak mahal-mahal ni? Beg tangan. Prada. Kita tengok. Tengok dalam TV lah kan. Apa lagi? Louis Vuitton. Orang perempuan kalau dia boleh pergi pasar tu kan, dia kalau duk cari hak tu lah kan. Kasut tumit tinggi. Itulah orang perempuan. Apa kasut jenis apa? Valentino kasut orang perempuan ni, harga ribu-ribu punya. Marco Tozzi. Tak pernah tengok tuan. Tak pernah tengok. Jadi orang perempuan ni Allah Ta'ala tak bagi pergi ke market tu, ke pasar tu. Yang pergi ni orang lelaki je. Maka dihimpunkan kita umat Nabi Muhammad, kita jumpa dengan umat Nabi Sulaiman, kita jumpa dengan umat Nabi Nuh, kita jumpa dengan umat-umat hak sebelum daripada kita. Tempat itu direka khas, yang dikatakan pasar tadi ni dibuat khas sebagai tempat pertemuan ataupun reunion bagi penduduk-penduduk syurga. Kita pun pergi kepada pasar itu, sungguhnya telah dilingkungi dengan dia oleh malaikat akan barang yang belum pernah dilihat oleh mata kepada seumpamanya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Maka ditanggung bawa kepada kita akan barang yang kita ingin akan dia itu, tiada ia dijual dan tiada ia dibeli. Bukan jenis pasar hak ada peniaga, hak yang orang tu jual kita beli, tak ada. Kita pergi saja jumpa kawan-kawan kita tu kan, jumpa baliklah kita punya member sekolah dulu ni, zaman tahun 60-an tu jumpa kan, sambil mengetih, orang panggil apa? Sambil mengetih tu, dia kata, hang ingat lagi hari tu? Hang ingat tak? Hari tu kita pergi mengaji rumah ustaz tu, hang ingat tak anak ustaz tu? Takkan sembang lagu tu kan dalam syurga. Tapi sembangnya itu, kata ulama, berkisar tentang perkara-perkara yang telah berlaku dulu masa zaman hidup kita. Kita jumpa kawan, kita akan sembang balik pasal itu. Dan jumpa pada umat-umat ataupun rakan-rakan syurga kita yang lain, kita akan bersembang tentang perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebajikan. Di samping tu adalah barang-barang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beg Prado tadi, apa kata Prada apa semua tadi ni, kita bukan payah beli dan dia tidak ada penjual. Apa saja barang yang kita rasa nak ambil tu, maka kita ambil, tidak ada pertukaran jual beli, tak ada, ambil je. Nak ambil apa pun rasa teringin nak ambil. Wa fi zalika suqi yalqa ahlul jannah ba'duhum ba'dah. Qala fayuqabilu rajul dzul manzilatil murtafiqati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim dani'ud.
fayuru'uhu ma yaru' alaihi minal libas. Dan dalam itu pasar jumpa ahli syurga, setengah mereka itu akan setengahnya jumpa orang-orang yang zaman sebelum kita, umat-umat Nabi sebelum kita, umat-umat kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, hak baik semua ni masuk syurga. Kita akan bertemu di pasar ni. Sabdanya, maka berhadap seorang lelaki yang mempunyai darjat yang tinggi, lalu berjumpa ia dengan orang yang ialah lebih kurang darjat daripadanya, dan tiada dalam mereka itu orang yang huduh dan buruk. Maka bila dilihat oleh orang yang rendah darjat itu akan orang yang tinggi darjat itu, lalu terkejut dia dengan sebab barang yang dilihatnya pada pakaian kemuliaan dan kemegahan itu, dan berkata-kata hatinya berkenan akan pakaian. Oh, itu rupanya dalam syurga semua handsome belaka. Tak ada satu orang yang huduh dalam syurga, baik laki-laki baik perempuan. Atas dunia ni walau macam mana buruk sekali kita pun, hitam berkilat, bukan kata berkilat, metalik terus. Dah lah hitam, berkilat, metalik pula. Hitam legam, kunta kintir. Tapi di syurga esok kita akan jadi satu orang yang sangat cantik, sangat handsome, sangat elok, sangat lawa. Maka berjumpalah di antara penduduk-penduduk dalam syurga ni, semua cantik-cantik belaka, tetapi dia ada darjat dia rupanya. Orang yang atas dunia ni, Masya Allah, dengan semayang ni, oh tuan-tuan, kagum kita tengok. Kita ada 2 yang hitam ni, dia ada 18 ni. Start daripada sini tu hitam belaka. Hak kita dah jumpa 2 je. Rajin semayang tuan-tuan. Malu kita. Saya pernah ikutlah satu kali, satu orang ni main dia kata, ustaz ni jom kita keluar buang 3 hari, pergi panggil orang geng-geng tabligh. Kita pun bukan kuat sangat kita ni, sembang ya dah. Depa ni ilmu tak macam kita sangat, bukan ada ilmu sangat. Hak baru-baru masuk ni tak ada ilmu apa, baru petang tadi duk petik kita keren-keren dapat tarik main masjid, tak ada ilmu apanya. Tapi hak yang orang-orang lama ni memang hebatlah ilmunya. Kita tengok pun kita rasa macam nak challenge dengan aku, kita kata jom tak apa, malam ni pergi keluar tuan-tuan, pergi iktikaf di satu masjid. Allah, malu kita tuan. Kita pergi nak tidur je. Sahabat kita ni, daripada lepas isyak tu kita tengok sehari dia baca Quran, sehari tengok dia semayang, sehari dia baca Quran. Kita jaga-jaga pada tidur, tengok baca Quran. Sehari jaga tidur, tengok semayang pula, tengok pukul 2 pagi. Sehari tengok baca Quran pula. Sehari jaga pukul 4, tengok tidur. Terlena tu kita kira tidur aja. Allah tuan-tuan, sangat mujahadah depa. Sangat hebat orang-orang ni. Atas dunia ni nampak tak ada apa. Dengan pakaian depa, tuan-tuan, di akhirat esok ni depa ni dibagi pakai dengan pakaian kemuliaan. Hebat depa ni di sisi Allah esok. Pakaian dia cantik, melambangkan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan kita duk perhati dia tu, dia tengok hebatnya dia ni, sampai kita pun teringin supaya kita juga dipakaikan dengan pakaian kemuliaan tadi. Maka tiada habis. Mana tu? Sikit tuan, habis dah ni. Saya baca makna aja dah.
maka tiada habis akhir cakap dalam hatinya perkenan akan pakaian itu, hingga datang terbayang-bayang kepadanya pakaian yang lebih elok daripadanya itu, maka pakaian itu pun datang serta dipakainya, dan yang demikian itu bahwasanya tiada syai'iyahnya bagi seorang berduka cita dalam syurga itu, maka dikurniakan Tuhan apa nikmat yang menyukakan hati dan sukacita dengan sentiasanya tu dia. Kita baru duk teringat ni, dia ni pakai kemahnya, hebatnya pakaian dia, lawanya apa. Kita baru duk teringat lagi tu. Mai rasa runsin dalam diri kita. Allah Ta'ala tak mau tengok, tak mau dengar, tak mau tengok akan runsin kita tu. Dan dihantar mai peling. Kita pun pakai macam tu juga. Tu dia. Rupanya dalam syurga ni, apa saja yang kita terlintas, apa saja kita lintas, dia jadi. Kita baru duk kata, dapat makan masak cabai burung puyuh sedap, kita kata. Kita baru duk teringat nak masak cabai burung puyuh, kepeling jadi masak cabai burung puyuh. Allahu Akbar. Sangat-sangat nikmat di dalam syurga. Baru duk teringat yang baju kau tu lebih hebat daripada kita. Allah Ta'ala ganti dah kita dengan pakaian tu. Sebab Allah Ta'ala tak mau tengok akan penduduk-penduduk atau penghuni-penghuni syurga ni dalam keadaan susah hati. Tak mau. Kemudian berpaling kembali kita ke rumah kita, maka datang isteri jumpa dan menyambut kedatangan kita itu seraya berkata, marhaban wa ahlan. Hak nak pergi ke pasar tu suaminya, isteri tak boleh pergi, isteri tak dibenarkan pergi. Tu yang satu pendapat doa kata tu, kalau nak pergi bukan minggu bukan apa pun jangan bawa orang perempuan. Tapi yang tu doa lah tuan-tuan, doa lah tu. Ada satu guru kami duk mengaji dulu, dia kata macam tu. Kalau tengok pada zahir hadis ni, dia tak pergi orang perempuan pergi ke market ni, ke pasar ni. Orang perempuan duduk di rumah. Pasal dalam syurga esok orang perempuan tak dibenarkan pergi ke pasar tu. Orang perempuan duduk di mana? Orang perempuan akan duduk dalam istana dia. Dia duduk dalam istana dia, menguruskan istana dia di samping bidadari-bidadari yang ramai. Itu kerja orang perempuan. Jadi bila suami ni dah pergi market, dah pergi pasar, dah berjumpa dengan kawan-kawan, dah bertanya habang, dah ambil apa lebih barang, lebih kurang barang, pakaian pun cantik apa semua, suami pun balik ke rumah. Isteri yang ada di rumah tu sambut dia. Maka kata isteri, marhaban wa ahlan. Isteri kata selamat datang, selamat tiba. Sambut suami dia. Kita sambut juga, tapi mula-mula kahwin itu sambutlah. Kan baru menikah lah seminggu 2 minggu tu kita tak balik, kita tak sampai, kita tunggu depan pintu lah. Lah ni balik tengok bagi salam-salam tak bunyi apa, punya tidur. Dalam syurga tuan-tuan, sampai suami ni sampai balik, isteri kita selamat datang, isteri kita selamat balik. Hak kita kan balik boleh tiap lah kan, sambut-sambut ke, api lah tidur terus kat sana, kau duk balik mai dah. Yang ni dah. Yang ni dia kata selamat datang isteri ni. Sungguhnya telah datang engkau, padahal ada padamu kecantikan dan kebagusan lebih utama daripada barang yang telah berenggang kita atasnya. Tu dia isteri pergi puji lagu tu. Isteri ni bila suami sampai balik daripada pasar tadi ni, isteri kata, amboi ayah hang. Ayah hang tak sedap kan? Amboi dia kata, pak hang lagi tak sedap. Amboi dia kata, my darling. Itu sedap. Amboi dia kata, yang apa lah ni, yang. Amboi B ada lah. B Assalamualaikum B berkelai ya, babi. Bukan tawan punca dengan budak-budak lah kan. Saya duk minum satu tempat tuan-tuan hari tu, rasa aku nak ambil bekas mi nak cakuk kepada hamba. Pakai baju sekolah dua-dua orang pakai baju sekolah. Yang lelaki perempuan pakai baju sekolah, sambil duk sembang tu,
B juga. Nasib baik tak panggil pak hang. Kata aku pegang bekas mi hampa ni, aku cerekuk tak kepala hampa, baru hampa tahu B. Nak termuntah dengar. Sampai-sampai Isyari ni terus puji. Dia kata, suami aku, betapa cantiknya wajah kamu ni, betapa handsome-nya. Tadi keluar tadi tak berapa cantik macam ni sangat, balik mai je cantik yang amat sangat. Macam tu. Pasal apa? Hak tadi tu. Bila kita pergi pasal tu, dalam hadis yang awal kemarin, hadis ni dia tak cerita, hadis yang awal kemarin dia kata, bila kita sampai ke pasar tu, angin yang bertiup daripada kanan, angin bertiup pada kiri, angin tu akan menyebabkan wajah kita yang mai tadi ni lebih cantik daripada hak mai tadi tu. Jadi cantik elok. Tiap-tiap kali pergi pasar, balik cantik pada sebelumnya. Minggu depan pergi lagi, sebab dia pergi seminggu sekali. Hari apa? Hari Jumaat. Pasar apa? Pasar Jumaat. Minggu depan tak tahulah berubah siang malam ni. Ustaz jangan tak kira seminggu sekali tu ada siang malam ke? Dah. Dalam syurga tak ada siang, tak ada matahari, tak ada bulan. Jadi macam mana nak kira? Cuma ulama kata macam tu, dia akan mai pada setiap hari Jumaat. Jadi kita akan buat macam Jumaat kita ni seminggu sekali lah. Sedangkan tak tahulah berapa lama sekali, cuma dia kata seminggu sekali. Jumaat ke Jumaat. Jumaat depan mai pula. Jumaat depan mai pula. Jumaat depan mai pula. Mai saja cantik, balik lagi cantik. Mai saja cantik, balik lagi cantik. Oh, kodok kerja pergi pekan minggu tu lagi tak. Maka kita pun kata dekat isteri kita, yang pun macam tu lah juga. Tadi masa saya tinggal tadi cantik dah, ni saya balik tengok lebih cantik daripada tadi. Begitulah keadaan kita dalam syurga. Makan pun begitu. Makan yang pertama sedap, kita makan yang kedua lebih sedap daripada kali yang pertama. Makan kali ketiga lebih sedap daripada kali yang kedua. Makan kali keempat lebih sedap daripada kali ketiga. Begitulah sentiasa sedap-sedap. Wajah pun macam tu. Yang isteri ni kuih cantik, kuih cantik, kuih cantik, kuih cantik. Hak duk ada lah ni kuih tak cantik, kuih tak cantik, kuih tak cantik, kuih tak cantik. Jenuh pakai ku putih, ku hitam, ku merah pakai. Punya nak bagi cantik. Dalam syurga Allah Ta'ala jadikan sentiasa cantik. Maka berkata seorang lelaki yang kembali itu kepada isteri-isteri, sesungguhnya apa tu? Isteri-isteri maknanya banyak isteri kita dalam syurga. Sesungguhnya kami pada hari duduk sama-sama Tuhan kita yang perkasa, maka sepatutnya dan selayaknya kami berbalik jadi cantik semacam mana yang telah berbalik cantik yang ada sekarang. Itu dia. Dia kata begitu. Kan? Memanglah kami ni baru lepas balik jumpa Allah. Dan bila kami balik jumpa Allah, kami jadi lebih cantik pada asal tadi. Macam itulah juga kamu. Aku pi tadi macam tu, sekarang kamu lebih cantik daripada keadaan kamu yang tadi. Kata Abu Aisyah bermula, ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini baca. Masya-Allah. Ingin akan rupa kecantikan orang yang dilihat dalam syurga itu, maka menjadi diri dapat kecantikan seperti itu. Itulah hal di dalam syurga. Apabila ingin akan sesuatu, maka datanglah barang yang diingin itu. Demikianlah tersebut dalam khabar, sepertilah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi dengan katanya an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la suqan ma fiha shira'un wala yab'un illa suwar min ar-rajul wan nisa fa iza istaha ar-rajulu suratan dakhala fiha. Diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam syurga itu ada pasar yang tiada di dalamnya jual dan tiada beli, hanya rupa kecantikan daripada lelaki dan perempuan. Itulah yang dipandang dan dilihat. Maka apabila ingin seseorang akan satu rupa kecantikan itu, masuklah ia di dalamnya, yakni dijadikan Allah sepertinya, seperti seolah-olah masuk ia dalam rupa itu
oleh lekah datang dan jadinya. Kata Abu Aisyah bermula di hadis gharib, wallahu alam bisawab. Babu ma jaa fi ru'yatir rabbi tabaraka wa ta'ala. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan melihat Tuhan yang maha suci dan yang maha tinggi di dalam syurga. InsyaAllah kita bincang pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi